apa? Mata cantik dah, pagak terkeluar. Dia kata hang ni belagaklah pagak terkeluar, pagak masuk dalam. Kalau pagak terkeluar pun hati dia baik macam mana? Yalah, putih juga tu. Lah macam ni tak? Ambil kat hang lah. Dia kata nak mampus bagi kat aku. Saya kata pasal apa? Aku dah pagak terkeluar, dia pagak terkeluar. Esok anak aku pagak aku atas tu. Cerita nampak nak lena aku mampu. Itu nak abang kata Allahu Akbar. Tak mana api ni tuan ni. Tu. Tapi alhamdulillah tuan-tuan. Tu apa? Kaedah yang kata tadi tu apa? Perempuan nyanyian, perempuan cantik perempuan ni. Berlagu-lagu dan berqasidah. Itu kaedah. Yang ke-14. Apabila zahir alat paluan, alat alif lam ta tu alat. Paluan yang ni gendang lah, dan alat-alat bunyian tu daripada gambus. Tuan-tuan pernah dengar gambus? Dia lebih orang macam gitar lah, tapi dia bunyi lain, teng 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 teng, dia bunyi lain. Gambus zaman kami dulu gambus lah. Gambus ni kumpulan apa guna gambus Ghazal Pati. Alam baladina dulu zaman dulu. Zaman kita gambus. Dan serunai. Serunai dia beza. Seruling dia berbeza. Kan? Seruling dengan serunai. Serunai ni trompet berbeza. Serunai dia macam ni. Betul tak? Betul. Flute lah pegang serunai Apa nak serunai? Ni flute. Yang ni seruling. Wah, aku pun pening dah. Oh, ni seruling betul lah. Seruling ni. Serunai sini kan? Yang tutup ada lubang tutup tu. Oh, yang tu. Serunai dan radio. Tengok zaman ni dia tulis lah. Radio. Ni ra alif dayawa tu radio. Dan lain-lainnya. Ni disebut tanda ke-14. Lahirnya gendang, lahirnya bunyi-bunyian. Yang menyebab apa? Menyebab kita jadi lalai. Yang ke-15. Tadi nak sebut pasal tu. Perempuan tadi pasal tu Flybait tu. Lupa dah pikut lain lah tuan-tuan. Tu jadi peras tu. Lain kali hafal lagu Flybait tu lah. Seketika itu sepi mencuit hati, hanya suara hujan seakan bernyanyi mendendangkan lagu syahdu. Ketika ku terpegun, seolah kau berada dalam mimpi sayang. Dulu zaman tu perah cinta tu tu yang kata lagu tu ingat tu. Lagu ingat tu. Aku pun zaman tu juga. Hampa jangan membuang aku. Tu. Apabila zahir, seterusnya minum arak. Minum arak tu biasa. Sehingga orang kata lebih baik minum arak daripada yang lain. Arak ni adalah ibu segala maksiat. Kan? Ibu segala maksiat. Ni yang ke-15, apabila zahir minum arak. Yang ke-16, yang terakhir, apabila melaknat oleh umat yang kemudian akan umat yang dahulu-dahulu, seperti yang setengah jatuh di zaman sekarang ini. Kita laknat para sahabat, kita laknat para tabi'in, kita laknat ulama-ulama. Apalah Imam Ghazali ni kan, Imam Ghazali tu siapa? Kita laknat apa dia Imam Syafi'i. Ni belekeh. Kita hebat lagi. Lah hebatlah pakai YouTube. Tuan-tuan sekarang ni orang hebat ni lah ni. Tuan-tuan masuk Google ya. Tulis hadis dia. Al-yawma akmal, tulis Quran. Al-yawma, dia tulis keluar ayat berapa, surah apa, punya dahsyat. Lah ni tak boleh tipu tuan-tuan. Hadis ni kita awak masuk dia. Iza apa? Al-yawma apa nama tulis katalah yushiku ayyatiya, tulis yushiku ayyatiya ala nas, terus dia keluar hadis apa, siapa perawi dia ni, apa nama kitab apa lah ni. Tu yang mereka kata mereka hebat, sedangkan mereka tidak berguru. Mereka berguru dengan Google. Tak boleh bang, kena berguru. Tu yang duk hina, bila guru Google hina Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam apa nama Nawawi. Apa ni, kami hebat lagi. Jangan bang. Ni disebut ni akhir zaman. Mereka menghina ulama-ulama terdahulu. Jatuh bila? Zaman sekarang. Zaman dulu dan zaman sekarang lah. Maka bersabda Nabi SAW, hendaklah nanti, bila berlaku 16 tanda ni, hendaklah nanti olehmu, kita
pada ketika itu akan 4 perkara yang teramat dahsyat. Bila berlaku 16 yang saya sebut tadi, maka berlakulah 4 perkara. Tuan-tuan tengok 4 perkara ni berlaku tak berlaku. Pertama, angin yang amat keras akan datang. Angin. Berlaku dah? Ada tak berlaku? Ribut? Berlaku dah. Yang kedua, jatuh bergerak bumi. Bumi bergerak, tenggelam tuan-tuan di Palu. Bumi bergerak, rumah tenggelam. Berlaku dah? Berlaku. Apa yang sebut ni dah berlaku dah. Yang ketiga, jatuh berubah jadi kera. Kera ni maksud dia apa? Bukan maksud jadi kera tu berubah jadi kera. Dalam kitab dikata kera ni perangai macam kera. Kan? Allah perangai macam kera, buat hiburan macam kera. Kan? Ni. Ada tak? Ada. Yang keempat, jatuh hujan anak batu. Maksud dia hujan batu turun. Kalau tuan-tuan buka Google, di Madinah, di Mekah pernah berlaku hujan ais. Kerana apa? Kerana 16 ini telah berlaku, datang 4 perkara dahsyat ini. Ni. Hujan batu. Meriwayat akan hadis ini oleh Imam Tirmizi. Maksud dia hadis ini hadis sahih. Berlaku 16, Allah datang 4 tanda. Sebab tu tuan-tuan, Allah ni cukup adil. Dia tak akan datang terus, dia bagi tanda-tanda dulu. 16 tanda, datang 4. Nak buat kiamat ni, dia akan bagi tanda-tanda. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, saya baru balik daripada Mekah. Siapa yang pergi Mekah daripada bulan 10 baru ni, siapa balik tuan-tuan akan tengok semua kawasan Mekah dan Madinah semua jadi hijau. Rumput penuh. Tak ada padang pasir dah. Semua rumput. Kami pergi Taif tuan-tuan. Kawasan Taif tu semua pokok penuh. Kawasan yang kata padang Arafah tu, Nabi kata akhir zaman padang Arafah ini akan dihijau oleh pokok-pokok. Tuan-tuan pergi tengok padang Arafah sekarang. Semua pokok penuh. Ni baru balik lah ni. Semua di kawasan Arab Saudi, semua bukit tuan-tuan penuh dengan rumput, dengan pokok. Sebab apa? 5 hari hujan tak berhenti. 5 hari hujan tak berhenti. Kami duduk sana tu hujan. Sebab di Mekah tuan-tuan, hujan 2 jam cukup. Sebab bumi dia muat batu. Bila ayat turun, ayat duk takung tu, dia tak serap. Beza dengan Malaysia. Malaysia turun, bumi serap. Dia duduk, akhirnya tuan-tuan, pokok naik. Tak percaya tuan-tuan, Google tengok sekarang. Saya baru balik lah. Ini tanda akhir zaman. Nabi sebut, bumi di Arab ni akan berlakunya hijau. Memang hijau sungguh. Bila hijau tuan-tuan, akan berlakulah tuan-tuan pembunuhan di antara 3 khalifah. Dalam hadis kata. Kita nanti tuan-tuan, sekarang bergaduh ni 3 khalifah ni. Putera Salman dengan ni adik-beradik dia. Sebab putera Salman lantik anak dia nama Muhammad bin Salman. Muhammad Salman ni pro kepada Amerika. Kalau siapa pi di Arab Saudi sekarang, yang jaga kaunter, dulu tak ada perempuan, lah perempuan buah darah. Bawa kereta, perempuan buah darah. Dulu tak ada. Lah ni kalau masuk hotel dulu, semua lelaki. Lah siang perempuan jaga. Tak ada tudung lah, pakai tudung tu ya. Ni Madinah, kami di Madinah, yang jaga kaunter depan, perempuan. Dulu tak ada. Ni berlaku ni. Ni. Dia telah apa? Memenjarakan dua pak saudara dia. Penjara macam mana? Penjara dalam rumah. Askar jaga tak boleh keluar. Nak keluar kena report. Berlaku ni 3 pergaduhan ni. Kalau salah seorang terbunuh, betul lah hadis Nabi SAW. Nabi kata berlaku 3 khalifah bertelingkah, saling berbunuh-bunuhan. Tengok dalam hadis. Nanti kita akan jumpa tentang hadis ni. Dan sekarang ni tendah berlaku. Dan saya jumpa ada seorang ulama daripada Yaman, dia kata, ulama ni sampai dia yakin, dia kata Imam Mahdi telah lahir. Ulama Yaman ni. Saya duduk sebulan baru ni, duduk Madinah lebih kurang dalam 12 hari. Duduk pergi talaqi ya. Duduk dekat Masjid Nabawi tu, pegang kitab talaqi dengan syekh-syekh. Ada seorang tu ulama daripada Yaman, syekh apa nama. Dia kata saya yakin, dia kata telah lahir Imam Mahdi. Telah lahir. Sebab tanda-tanda yang kata Imam Mahdi lahir tu telah berlaku. Tak tahulah lahir tak lahir. Tapi mungkin lah, sebab Allahu Akbar. Okey, kita tengok ni. Lagi kan? Kemudian bila dah berlaku 16 ni, maka datang 4 ni. Bila datang 4, barulah masuk yang ke 26 tadi. Nampak? Dia sambung balik yang atas tu. Jatuh kemarau yang amat, 26 ni.
Jatuh kemarau yang amat sangat seperti kemarau yang telah jatuh pada zaman Az-Zahir Abidi. Zahir Abidi ni zaman apa Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam negeri Mesir yang terjadi mahal serba-serbi. Tu, kena baca betul-betul tu. Serba-serbinya. Jangan baca silap. Saraba, sarabi, sarabai. Saraba, sarabai. Serba-serbinya. Itu kena berguru. Silap baca sarabai, apa ni? Sarbasirbi. Ni kena saraba, sarabai. Jadi sarabai. Adapun sarabai itu dimakan di pasar malam. Jangan silap baca. Serba-serbinya. Yang tidak pernah jatuh mahal seumpamanya melainkan pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Barang naik. Lah barang naik tak? Barang naik. Minyak sepatutnya turun, tuan tak tahu? Minyak sepatut turun sebab harga setung di pasaran dunia dah turun. Minyak turun tak? Tak turun-turun. Pada muka hampa kena kencin. Dengan aku sekali kena. Kan? Jatuh mahal umpama zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ni, harga mahal tak? Mahal. Bawa RM50 dulu. RM50 boleh makan macam-macam. Lah RM50 tak ada apa. Kan? Mi kuah pun RM5. Di sini lah RM5 lagi. Tuan-tuan, di Pulau Pinang ni kuih 2 kupang ada lagi. Ada lagi tak? Ada anu? Ada ha? Ikut sit? Ha? Ada ha? Masjid 3 kupang. 4 kupang ah. 4 kupang. Tapi di Kelantan ada lagi. Kuih 2 kupang ada lagi. Saya ingat dulu ada orang jual apa ni? Kuih apa? Pulut udang. Pulut udang dia ramai. Kemudian dia ambil santan. Hak yang santan tu dah masuklah dalam tu. Dia bubuh yang hampas tu. Oh. Tuan-tuan tipu berdosa besar. Bila makan-makan awak dia hampas. Rupanya yang dia perah, dia nak buang santan apa nama tu lah, nyok tu kan. Buang rugi. Buh. Kita makan memang makan hampas tu. Tapi dia jual tuan-tuan sebab apa? Nak bagi harga murah. Dulu. Tak lah ada tak pulut udang 3 kupang? Tak ada lah, 7 kupang. Tengah tu 7 kupang. Semua harga. Bawa RM50. Dulu penuh troli. Alhamdulillah. Lah ni ringan tuan-tuan. Memang meringankan beban rakyat. Beban rakyat. Bawa RM50. Ayam 2 ekor. Allah. Ni sebab apa? Ni tanda akhir zaman. Tak ada nilai dah. Duit kita ni tak ada nilai tuan-tuan. RM50 kita ni. Dulu kalau pergi Indon. Saya baru balik Indon. Pergi cari survey. Indon dulu kalau RM50. 5 kali 3, 15. Maksud dia 150,000. 100,000 RM30. RM50 150,000. 150,000 tuan-tuan. 150,000 di Indon. Kalau 1 juta RM300. 1 juta RM300. Kan? 1 juta sana pun tak ada nilai dah. Maksud kita duit kita ni tak ada nilai. Pergi kat Siam tuan-tuan. RM1, 100 baht dia apa? 120 ke 130. Duit kita teruk lah. Dulu kita ni tuan-tuan, pegang duit RM10 dia tengok meleleh elok. Lah, telan balik. Naik balik tuan-tuan. Tak laku duit kita. Duit Arab tuan-tuan, 100 kita lah 116. Duit kita 100 duit dia. Duit kita tak ada nilai. Sebab apa? Tak tahu lah tuan-tuan. Akhir zaman lah. Itu dah cerita kan. Tak ada nilai dah. Ni. Serba-serbi mahal. Dan berkekalanlah sikit lagi. Kemarau itu hingga 7 tahun. Itu zaman Nabi Yusuf. Dan akan berlaku tuan-tuan. Hingga makanlah oleh manusia setengah mereka itu akan setengahnya. Bila akhir zaman nanti berlaku kemarau selama 7 musim. Akhirnya tak ada benda makan, mereka makan sesama manusia. Sama manusia. Ini disebut dalam kitab. Alamat yang ke-27. Zahir binatang yang berekor. Binatang ni disebut Dabbatul Ar. Mereka zahir binatang itu beberapa kaki. Ni Dabbatul Ar. Dabbatul Ar ni tuan-tuan, bila dia keluar esok, dia keluar lah. Dia keluar tuan-tuan, manusia ni akan dalam kitab sebut, akan disebut 2 aja.
Pertama ya kafir, yang kedua ya mukmin. Bila dabbatul ard keluar, binatang bumi ni, bila dia keluar tu, setiap manusia ni dia bawa dua benda. Pertama cincin Nabi Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua tungkat Nabi Musa. Disebut dalam kitab Dabbatul Ard ni. Bila dia pegang tu, dia tunjuk kepada orang yang beriman apa kafir ni, dia letak cincin. Terus orang tu semua pakar akan sebut dia ya kafir. Ni Dabbatul Ard ni dalam kitab. Nanti kita akan sampai lah. Kalau orang beriman, dia akan pegang tungkat Nabi Musa, dia letak. Terus orang akan sebut dia ya muslim. Dia tak sebut lah ya khairi, ya Muhammad, ya apa, tak ada. Ya kafir, ya muslim ya. Kita pergi beli minyak. Kapiak, minyak RM2. Dia memang baik muslim. Ni akan berlaku, disebut dalam hadis. Bila Dabbatul Ard keluar. Hanya dua panggilan aja. Nanti kita akan sampai pada bab tu lah. Ni saya sebut lah tuan-tuan, yang disebut Dabbatul Ard ni. Ni tanda akan keluar ni Dabbatul Ard, binatang bumi yang berekor dan mempunyai berapa kaki. Alamat yang ke-28, kita baca bagi habis ni. Jatuh banyak kematian daripada sekalian manusia dengan disebabkan pada masa yang telah lalu dengan penyakit taun. Maksud dia banyak sangat mati sungguh kan. Pergi Aceh tsunami, mati berapa? 298,000. Bagi juga tsunami berlaku tuan-tuan di Aceh. Sekarang ni salah siapa pergi Aceh tahulah, bumi dia cukup elok lah, pentadbiran dia ditukar kepada pemerintah yang adil lah. Kami pergi zaman Muhammad bin saya ke Aceh tu, tapi Cikgu Halimatun pergi. Saya dijemput oleh wali kota dia. Wali kota ni macam gubernur lah. Wali kota dia perempuan, tapi cukup solehah. Kami dijemput tuan-tuan, masuk dalam rumah dia. Allahu Akbar. Dia tu hafal Quran. Wali kota Aceh. Sebab tu kalau tuan-tuan nak pergi melawat, nawat apa Indon, lawatlah Aceh. Yang disebut Darussalam kan. Makanan halal. Tuan-tuan akan tengok, memang susah nak cari perempuan yang tak pakai tudung di bumi Aceh. Tuhan bagi mati 296,000 tuan-tuan ketika tsunami. Allah angkat law ni, pembangunan di Aceh cukup maju. Sebab apa? Akhirnya tuan-tuan, kerajaan Indonesia bagi otoriti untuk kemerdekaan. Merdeka. Bumi Aceh ni merdeka. Mereka takbir sendiri. Aceh ni banyak minyak. Negeri kaya. Orang yang pertama membuat kapal terbang untuk pergi haji ialah Sultan Hasanah apa tu di Aceh tu. Buat ni kapal terbang, Kutip Derma. Bumi Aceh bumi yang hebat lah. Sebab apa? Allah matikan ramai orang. Allah angkat darjat. Kalau siapa pergi di Aceh, tuan-tuan akan jumpa satu kubur nama Syiah. Syiah ni Syekh apa tu, tapi disebut Syiah, SYIAH. Kita ingat Syiah ha? Rupanya bukan Syiah. Syekh apa tu, ringkasan daripada Syekh. Mereka semua banyak ringkasan. Kubur tu tuan-tuan duduk di tepi pantai. Di depan ni rumah-rumah, ketika datang tsunami tuan-tuan, rumah depan tu hancur habis. Tapi kubur tu duk elok sampai sekarang. Tepi kubur tu ada telaga. Yang kata wali Allah, telaga tu tak terusik. Sampai sekarang telaga tu boleh minum. Tak dicemar oleh tsunami. Sebab apa? Wali Allah. Bumi Aceh lah tuan-tuan, berkat-berkat. Tapi Allah matikan. Benda ni telah berlaku. Ni main pula tuan-tuan, gempa bumi saja. Di Lombok lah, Sagi, macam-macam lah. Kita pun tak sedap duduk sebelah lagi kan. Jatuh banyak kematian daripada sekalian manusia dengan disebabkan pada masa yang telah lalu dengan penyakit taun dan dengan yang lainnya. Itulah alamat-alamat yang telah jatuh. Adapun alamat yang sedang jatuh sekarang, maka iaitu di dalam kenyataan pada yang di bawah ini. Ini yang telah jatuh, dia kata telah berlaku, maka akan berlaku juga pada ni alamat yang akan datang, yang disebut kenyataan segala alamat kiamat yang pertengahan. Tadi permulaan ni ada pertengahan ni, ada yang alamat terakhir panjang ini. Ini insyaAllah kita bulan depan akan masuk kenyataan segala alamat kiamat yang pertengahan pula. Boleh no? Boleh lah insyaAllah. Cukup lah, panjang-panjang tak larat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah tuan-tuan, ada sahabat kita tu ada bawa nega macam-macam tu kan, kita ada duit, supportlah tuan-tuan untuk beli barangan yang mereka bawa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.